Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil mursalin wa sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguh rasa syukur, dengan seikhlas rasa syukur dari lubuk hati kita yang paling dasar, yang paling dalam. Pada saat dan ketiga ini kita masih lagi diberikan peluang, kesempatan oleh Allah untuk beriktikaf di dalam masjid. Sebahagian saudara kita, sahabat kita dan keluarga kita yang berada di negeri lain, sebahagian besar mereka sudah lama tidak dapat hadir ke masjid, malah terhalang daripada beriktikaf di dalam masjid. Adapun kita, walaupun di tempat kita difahamkan wabak masih ada dalam masyarakat, tapi dengan perlindungan Allah juga, maka kita hari ini diberikan taufik oleh Allah untuk beriktikaf di dalam masjid. Alhamdulillah. Dan jangan kita lupa untuk niat beriktikaf dalam masjid. Dan nikmat ini kita kena nikmati dan ambil peluang sebaik-baiknya. Dalam satu ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak ubah sesuatu nikmat yang sedia ada pada satu kaum, melainkan mereka itu menjadi sebab nikmat itu ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nikmat beriktikaf, nikmat memakmurkan masjid ini Allah beri kepada kita, kita jaga nikmat ini dengan baik. Hadir, memakmurkan, berjemaah, meramaikan, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat itu bersama dengan kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita ingin menceritakan satu tajuk, iaitu tajuk yang berkaitan dengan hak orang yang paling besar yang perlu kita tunaikan. Salah satu darinya, salah satu daripada hak manusia, hak orang yang paling besar, antara yang paling besar yang perlu kita tunaikan dalam hidup kita, iaitu hal yang berkaitan dengan ibu dan ayah kita. Ibu dan juga ayah kita. Kerana menderhakai mereka berdua ini termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Menderhaka kepada ibu dosa besar, menderhakai kepada ayah dosa besar. Dan dia masuk dalam kategori dosa besar yang amat besar. Secara umum, kalau sesuatu dosa tu kita nak tahu ianya adalah dosa besar, biasanya di dalam Al-Quran atau hadis dia ada tanda-tanda. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa terbagi pada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar.
Dosa kecil hukumnya apa? Haram. Bukan dosa kecil tu maknanya tak mengapa, bukan. Dosa kecil hukumnya haram. Dosa juga. Tapi namanya dosa kecil bukan kerana memperkecilkan dosa tu, bukan. Kerana membezakan antara dosa kecil, dosa besar. Jadi namanya kecil. Tapi haram juga, berat juga. Dosa kecil. Yang kedua, namanya dosa besar. Dosa besar pula nanti pecah dua. Ada dosa besar, tetapi dosa itu seandainya satu orang meninggal, dia tak sempat bertaubat, maka dia tak ada harapan untuk dapat keampunan Allah pada hari akhirat. Dosa apa dia? Dosa besar tu sama ada dia kufur, kafir, atau dia syirik, atau dia murtad. Meninggal dunia tak sempat masuk Islam. Meninggal dunia tak sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Padanya ada kufur, pada dirinya ada syirik, pada pegangannya ada murtad. Orang yang macam ni dosa besar, di akhirat keampunan tak dapat, syafaat Nabi jauh lagi memang tak akan dapat. Tapi ada dosa besar yang kedua selain daripada kufur, syirik, murtad. Berzina, mencuri, minum arak, semua dosa-dosa besar. Yang mana kalau dia itu tak sempat bertaubat sebelum meninggal. Mungkin dia berzina, tak pernah kena tangkap, jadi tak taubat. Sampai meninggal, tak taubat. Maka itu dia akan menerima hukuman yang berat di akhirat. Tapi kalau Allah nak ampunkan dia, jawapannya mungkin saja dia dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapat syafaat Nabi, mungkin saja dosa besar yang itu semua diampunkan dengan sebab syafaat Nabi SAW. Harapan ada, tapi belum tentu, tak tahu. Sebab itu kita kalau jumpa orang Islam meninggal dunia, yang kita tahu track record dia memang kaki dosa, kaki maksiat, kita jangan meletakkan sangka buruk dulu pada dia. Sebab kita tak tahu ke depan. Mungkin dia dapat syafaat Nabi, kita belum tahu, kita tak tahu. Yang penting dia mesti meninggal dunia dalam keadaan agamanya agama Islam. Betul, bila orang nak meninggal, pesanan akhir yang kita nak bekal kepada dia kalimah la ilaha illallah. Kalimah tu yang paling penting dia pegang. Tak apalah kekurangan, kelemahan, mungkin ada dosa yang dia terlupa nak taubat dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya dia pergi membawa iman dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak tahu dosa tu dosa dalam kategori dosa besar? Sebahagian ulama mengatakan isyaratnya ada 3. Jadi kita tengok menderhaka kepada mak bapak, kenapa disebut dosa besar? Sebab dia ada 3 isyarat. Yang pertama, seandainya dalam Quran atau dalam hadis menyebutkan pelaku dosa itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh Nabi. Kalau ada perkataan laknat, celaka, laknat, biasanya dosanya dosa apa? Biasanya dosa besar. Contoh dalam satu hadis Nabi SAW, atau kama qala, la'anallahul mutakhannithina minar rijal. Allah melaknat lelaki-lelaki yang memperempuan-perempuankan diri, berpakaian perempuan, berpenampilan perempuan, apa nak cakap lagi? Bedah tu dah jauh sangat dah tu. Bedah, enjek, buang. Itu maknanya dah ubah, sengaja mengubah penciptaan Allah pada dia tu. Jadi maka orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maknanya ulama kata dosa tu dosa berat tu dosa tu. Maknanya ada cerita laknat. Ataupun contoh yang lain, benda yang asalnya halal tapi boleh jadi dosa besar. Mal'unun man atam ra'atahu min duburiha. Terlaknatlah, celakalah, laknatlah seorang lelaki yang menyetubuhi isterinya dari dubur isterinya. Padahal isterinya halal kan? Isterinya halal, isterinya disentuh halal, diapa-apakan halal.
tetapi tetap masih ada batasnya, sehingga kalau dia melanggar batasan tersebut maka dilaknat. Sebab tu dia masuk juga dalam kategori jenayah liwat walaupun isteri dia sendiri. Hukum dia haram dan dia jenayah yang berat, dosa, terlaknat. Jadi kalau disebut laknat, maknanya dosa tu dosa berat walaupun isterinya halal. Kalau dia tu mendatangi isterinya lalu faraj depan, tetapi ketika haid haram. Tetapi kalau lalu belakang laknat, sama ada haid ataupun tidak. Maknanya dosa itu sangat bahaya, berat. Itu biasanya tanda yang pertama Rasulullah akan gunakan kalimah laknat. Yang kedua, tanda satu dosa tu dosa besar bila hukuman dekat dunia berat. Dekat dunia hukuman dia berat. Contoh macam orang mencuri, hukumannya potong tangan, berat. Ataupun orang yang menuduh orang lain berzina. Dia tak berzina, tapi dia tuduh orang sana ada skandal dengan maksud berzina. Cakap orang tu berzina dengan orang ni, tuduh, padahal dia tak tahu, dia tak tengok. Jadi bila kita menuduh, na'udzubillah, bila seseorang menuduh orang lain berzina, maka dia masuk dalam kategori qazaf. Qazaf ni kalau siapa yang menuduh-nuduh orang lain berzina, hukum asal dalam Al-Quran dia kena sebat 80 kali kena sebat. Orang lain zina tak zina tu cerita lain. Yang awak tuduh kenapa? Awak tak nampak. Lepas tu kalau orang nak jadi saksi ada jenayah zina, dia kena cakap berdasarkan apa yang dia nampak je. Lebih tak boleh. Saya tahu Tuan Hakim dia berzina. Macam mana awak tahu? Saya nampak dia masuk dalam rumah. Lepas tu, saya nampak dia masuk dalam rumah. Lepas tu, saya nampak dia masuk rumah. Awak nampak dia masuk rumah. Kenapa awak cakap dia berzina? Mungkin dia khalwat tu cerita lain lah. Tapi tak boleh guna suka-suka guna perkataan orang ni berzina dengan orang ni. Tak boleh suka-suka melepas cakap. Kalau tidak, berat dosanya. Sebab hukuman berat di dunia. Sama juga orang yang melakukan perbuatan derhaka kepada ibu dan ayah, dekat dunia berat tuan-tuan hukuman dia. Walaupun dia tak ada sebat, walaupun dia tak ada potong tangan, walaupun dia tak ada yang namanya kena balas bunuh, tetapi dosa besar di antara dosa besar yang Allah tidak tangguhkan pembalasannya sampai ke akhirat, iaitu dosa derhaka kepada ibu dan ayah. Jadi kalau kita jumpa orang buat dosa besar yang lain. Mungkin dia minum arak, dari muda minum sampai tua tak sakit-sakit, sihat je. Saya pernah jumpa, tapi bukan orang Islam lah. Masa saya pergi ke UK, jumpa satu orang, dia pensyarah dan dia pakar tentang alkohol. Dan dia memang peminum tegar arak. Saya jumpa masa tu umur dia 94 lebih kurang. 94 kalau tak silap. Tuan Mahdi berapa? 90? 94, 95. Lebih kurang umur macam tu. Saya datang tu, depan dia orang putih, dia minum lah. Urusan dia minum. Jadi bila dia minum tu, jadi dia punya pelajar-pelajar dia yang dah senior-senior ni, pelajar-pelajar dia pun sebahagian ada yang mungkin bukan Muslim. Dia kata kalau besok tuan umur lanjut sampai 100 tahun, kami satu dunia anak murid akan datang bagi sambutan lah, celebrate. Tentang dia nak sambut celebrate tu terpulang lah. Tapi yang kita nak cerita tu, ada saja orang yang mungkin dia peminum tegar, buat perbuatan dosa besar, tapi sampai ke lanjut usia sihat-sihat saja, tak ada apa-apa sakit. Seolah-olah macam kalau bagi orang yang jahat, dia kata saya buat tak ada kena apa-apa pun, tu bahaya tu. Ada orang bila dosa besar tapi tak sakit, tak ada apa-apa, saya buat, saya tak ada apa-apa pun, tak ada pun peti-peti ke apa, wah ini cakap orang sombong. Sebenarnya dia tak tahu sebahagian dosa besar tu kadang memang Allah tangguhkan, beri peluang dia taubat sampai dia meninggal. Kalau tak taubat, jawapannya di akhirat pasti akan kena. Jadi kat dunia tak terkena balas, bukan maknanya perbuatan dia betul. Tapi lain sikit tuan-tuan dengan dosa uququl walidain, derhaka kepada mak bapak. Derhaka kepada mak bapak ni ada beberapa mafhum hadis menunjukkan bahawa belum meninggal lagi, insya-Allah dekat dunia mesti kena. Derhaka kepada
ibu dan ayah. Uququl walidain disebutkan dalam istilah hadis tu, uququl walidain. Jadi tanda yang kedua, hukuman berat di dunia. Tanda yang ketiga, satu dosa tu adalah dosa besar. Betul tuan-tuan, bila kita cerita begini, patutnya kita membayangkan ibu dan ayah kita. Sama ada di kalangan tuan-tuan termasuk saya yang masih ada ibu dan ayah masih hidup. Dan saya doa mudah-mudahan mak dan ayah saya tu redha pada saya. Saya tak tahu. Sebab walaupun kita merasa tak ada dosa, lagi bahaya. Kita merasa tak ada buat salah pada mak bapak kita, lagi bahaya. Tuan-tuan bayang, dulu dekat negara jiran kita ni, di sebelah, di Indonesia, ada satu ulama muda, tokoh muda, alim, banyak ilmu, luas ilmu dia. Nama panggilannya Buya Yahya. Kalau tuan-tuan tengok kat Facebook adalah channel Bahjah tu, Buya Yahya. Sekali-sekala kalau dia datang Johor, dulu bekas mufti kita Datuk Tahrir, kadang-kadang selalu jemput terus ceramah di Masjid Kolam Air terus kat tempat dia. Jadi pernah beberapa kalilah kat situ. Jadi Buya Yahya ni, dia pernah pesan kepada anak murid dia, yang mana saya ambil pesanan tu untuk saya. Apa dia cakap? Besok ni kamu ni, santri-santri, maknanya anak murid ni, kamu masing-masing awas, hati-hati. Kalau besok kamu jadi ustaz, kalau besok kamu jadi kiai, kalau besok kamu jadi mudir, pengetua pondok, dan ketika kamu dah jadi ustaz, jadi kiai, dah pandai ceramah, tiba-tiba mak dan ayah kamu segan nak nasihat kamu. Sebab anak dia dah pandai sekarang, Quran dah hafiz, hadis lancar, ceramah pandai, hukum pandai cakap. Bila mak ayah kamu satu hari dia mula segan nak menasihat kamu, maka di situ mula terbuka pintu derhakanya kamu kepada dia. Sebelum berlaku, kamu datang minta nasihat daripada dia. Kamu boleh ceramah dengan orang siapa-siapa, tapi dengan bapa, mak ayah kamu jangan tunjukkan kepandaian kamu bercakap di hadapan orang yang dulu dia orang yang pertama mengajar kamu bercakap. Sampai begitu dinasihatkan. Dan nasihat tu kita ambil ingatan bagi diri kita juga. Saya bagi kuliah, bagi ceramah, tapi tak boleh rasa depan mak kita nak tunjuk pandai. Tak, dia dulu mengajar kita bercakap. Mak ayah kita dulu ajar kita bercakap. Jadi nasihat dia penting untuk kepada anak-anak murid di pondok dia, supaya meletakkan ibu dan ayah tu di letak tempat yang tinggi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jadi tanda yang ketiga, kalau dosa itu masuk dalam kategori dosa yang besar, iaitu apabila dijanjikan azab yang berat, azab yang pedih pada hari akhirat. Azab yang berat dan azab yang pedih pada hari akhirat. Jadi kalau dosa mencuri, jawapannya ialah perbuatan itu terkutuk di dunia, kemudian hukumannya berat, kalau cukup syarat kena potong tangannya, dan besok kalau di akhirat mungkin dia kalau terlepas dia akan kena hukum. Maka perbuatan mencuri itu masuk dalam kategori dosa besar. Tapi yang kita nak cerita pada hari ini ialah ibu dan ayah kita, uququl walidain. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa contoh perbuatan yang kita masukkan dalam kategori menderhaka? Apa contoh perbuatan yang kita masukkan dalam kategori menderhaka kepada ibu dan ayah kita? Yang pertama, kata sebahagian ulama, apabila kita menyebabkan mak dan ayah kita menangis kerana hatinya terluka dengan perbuatan kita. Dia terluka dengan sikap kita, dia terluka dengan cara kita, dia terluka dengan perangai kita, maka dia mengalir air mata menangis, cukup. Tak perlu kita jerit-jerit, lengking-lengking, hempas-hempas, tinggi-tinggi suara, menangis saja dia masuk dalam kategori derhaka. Kenapa saya cakap begitu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, bukaul walidain minal uquq. Nangisnya kedua orang tua dengan sebab kita itu masuk dalam kategori derhaka, kata Rasulullah. Jadi Nabi masukkan dalam kategori itu, kita sebut itu kategorinya, menangis. Sebab tu berat tuan-tuan. Mak bapak kita menangis kerana sakit hati dengan perbuatan kita, dah kira derhaka. Dah kira derhaka.
Tuan bayang zaman Nabi SAW, ada suatu ketika Nabi panggil seruan untuk berjihad. Panggil kira-kira macam istilahnya bunyi semboyan lah untuk berjihad. Dalam seruan berjihad kan pahalanya besar. Kalau menang, maka tertegak kalimah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tewas, meninggal dunia, terbunuh, jawapannya matinya mulia, syahid fisabilillah, tak mengapa, akan jumpa sama-sama di dalam syurga Allah. Jadi ganjarannya besar. Jadi suatu ketika bila Nabi panggil untuk seruan jihad, maka para sahabat semua datang berkumpul, membentuk pasukan, membuat persediaan untuk pergi berjihad. Tiba-tiba Rasulullah terpandang ada satu anak muda masuk dalam pasukan, nak join. Agak muda. Lalu Rasulullah bila nampak kelibat dia masuk dalam pasukan, Nabi langsung tanya kepada dia. Nabi tanya, wahai budak anak muda, macam mana engkau tinggalkan bapa dengan mak engkau tadi kat rumah? Kaifa tarakta abawaika? Macam mana tadi engkau tinggalkan mak bapak engkau kat rumah? Lalu tiba-tiba dia jawab, ya Rasulullah, taraktu bakiyaini atau kama qala, saya tinggalkan tadi kat rumah, mak ayah saya menangis Rasulullah. Mak bapak dia sedih, dia nak pergi berjihad. Bapak dia tak pergi. Bapak dia dah tua, dah tak sihat. Orang kalau dah tua, tak sihat, itu terkecuali pergi jihad. Orang cacat, kanak-kanak, orang perempuan, itu tak pergi, tak apa. Tapi yang muda-muda, kuat-kuat, semua kena pergi. Tapi bila dia datang, Nabi tanya, engkau tadi tinggalkan mak bapak engkau macam mana kat rumah? Saya tinggalkan tadi kat rumah. Dia menangis Rasulullah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Irji', engkau patah balik. Engkau balik. Padahal jihad ni pahala besar. Tak, untuk engkau balik. Fafihima fajahid, maka berjihadlah engkau pada urusan kedua mak bapak kau. Maknanya balik, menjaga balik mak bapak kita yang perlukan kita, cukupkan dia, itu jihad untuk engkau, itu jihad dia. Jadi orang lain semua medan jihad, dia ada medannya. Medannya adalah di rumah untuk dia menghadap dan bersabar dengan kerenah mak bapaknya yang dah tua, dengan kerenah mak bapaknya yang sakit, dengan kerenah mak bapak dia yang macam-macam. Itu jihad engkau. Jihad hati, jihad tenaga untuk menjaga kedua mak dan ayah. Pahalanya besar. Sampai Rasulullah kata, ini lagi utama. Mak bapak kamu kalau meninggal, meninggal. Tapi ini mati syahid. Tak. Untuk urusan kamu bapak, kamu balik. Sampai besar begitu hak mak ayah kita pada kita. Sebab tu kita tuan-tuan, setiap kali kita solat, jangan lupa lepas solat kita doakan untuk mak ayah kita. Kalau boleh dalam bahasa Melayu lagi bagus. Bahasa Arab bukan tak bagus, bahasa Arab sangat bagus. Sekiranya masa kita baca tu memang kita menghayati makna tu dengan faham betul, okey. Tapi kalau kita belum mampu betul-betul menghayati, baca dulu bahasa Arab sikit, campur dengan tambah bahasa Melayu. Dan doakan sekali supaya dosa mereka, kekurangan mereka tu diampunkan. Sebab mereka dulu, mak ayah kita tu kurang ibadah, kurang ketaatan mereka tu asbab kita jangan lupa. Asbab kita. Jadi dia dulu semayangnya susah nak dapat 5 waktu di masjid. Sebab sibuk cari duit nak cukupkan kita. Dulu dia kurang, tak sempat nak pergi kelas ke sana sini nak belajar Quran. Sebab nak membesarkan kita, nak cari penghasilan, pendapatan. Jadi kurang kualiti ibadah mereka tu puncanya kita. Asbabnya kita. Jadi kita jadi anak mesti mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan, maafkan kelemahan-kelemahan mereka. Atas dasar kelemahan itu asbabnya banyaknya berpunca daripada kita jadi asbab kepada perkara tersebut. Jadi yang pertama, jangan membuat ibu dan ayah kita menangis dengan sebab kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi nangis yang dimaksudkan sini kalau nangis menyakiti, nangis yang mengguris perasaan. Kalau nangis kerana kesyukuran itu tak mengapa, tak ada masalah. Nangis syukur. Ni hari Sabtu ada kerja kahwin, akad nikah. Juru nikah kat sini pengantin lelaki. Yang hadir penduduk Damai Jaya pengantin perempuan. Aku terima nikahnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya sekian-sekian tunai. Sah, sah. Bila sah saja akad, mak ayah perempuan kat belakang nangis. Juru nikah pun cakap, pengantin ni anak derhaka betul lah.
mak ayah pengantin tu nangis bukan sebab derhaka, sebab rasa syukur kepada Allah. Hatinya sayu. Dulu anaknya dia jaga sampai 25 tahun, 26 tahun. Sekarang mula nak diserahkan tanggungjawabnya kepada orang lain. Kalau nangis yang macam tu, you tak masalah. Anak pergi convocation, mak ayah mengalir air mata, itu nangis kesyukuran kepada Allah, itu tak masalah. Ataupun anak nak bertolak, pergi belajar luar negara, naik kapal terbang, mak ayahnya menangis, itu nangis kerinduan, bukan nangis sakit hati. Mak dia suka dia pergi sama belajar, cuma rindu, tak dapat menahan sebab. Kalau nangis yang macam tu, taklah masuk dalam kategori derhaka. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, masuk dalam kategori menderhakai ibu dan ayah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata uff kepada kedua ibu bapa. Uff dalam bahasa Arab, uff dalam bahasa Melayu, ikut konteks bangsa yang berbeza-beza, ada cara paling ringan memprotes. Ngah, engkau tolong pergi kedai ngah. Adai, masuk derhaka nama dia. Hai tu derhaka. Ataupun sikit aja, long, kau tolong abah ni. Adai. Menghembus nafas, menyatakan bosan, jemu, protes, masuk dalam kategori derhaka. Uffin. Bahasa Arab, dalam Al-Quran contohkan perkataan ni uff. Ish, cis, tu yang dah lebih berat. Tak boleh tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan tengok kita kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pesan kepada kita tentang mak bapak, tolong jaga betul-betul. Sampai orang nak pergi jihad, ada mak bapak menangis, untuk dia Nabi suruh patah balik. Nabi banyak bagi arahan. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, ada tak contoh macam mana Nabi buat baik pada mak bapak dia? Ada tak contoh? Dia cium tangan ke? Dia mandikan ayah dia ketika tua ke? Ada tak? Ada di kalangan tuan-tuan yang pernah dengar? Macam mana Nabi buat pada bapak dia, mak dia, macam mana? Ada tak? Jawapannya tak ada. Sebab apa? Sebab Rasulullah lahir je dia anak yatim. Ayahnya dah tak ada. Lahir-lahir ayah dah tak ada. Kemudian umur dia baru 4, 5 tahun, 6 tahun, lebih kurang begitu, ibu dia pula meninggal. Apa hikmah mak dan ayah Nabi meninggal awal? Ulama bincang, apa hikmah? Rasulullah pesan, jaga mak bapak, jaga mak bapak, jaga mak bapak. Sampai nak utamakan yang mana pun Nabi ajar. Tapi dia tak pernah menunjukkan macam mana buat baik pada mak bapak baginda Nabi sendiri. Sebab orangnya memang dah tak ada. Tapi apa hikmah mak dan ayah Nabi itu meninggal awal, sebelum Nabi besar, remaja dan sebagainya? Apa hikmah? Sekurang-kurangnya ada 2 hikmah tuan-tuan. Yang pertama, kalau seandainya suasana dia, Nabi besar, mak bapak ada. Nabi remaja, mak bapak ada. Nabi muda, mak bapak ada. Maka Rasulullah mungkin sahaja dia akan menerima pengaruh pendidikan dari mak bapak. Maknanya Nabi besar, karakter dia kita tengok ini lebih ikut bapak dia ni, yang ini lebih ikut tiru cara mak dia dalam rumah. Dan secara fitrah tuan-tuan ni pun yang ada depan saya masing-masing, semuanya tak terlepas ada tiru cara bapak kita marah macam mana, tertiru cara mak kita macam mana. Kalau kita tengok cara bapak kita kepada mak kita begitu masa kecil, tak ubah. Kadang-kadang benda karakter tu hampir-hampir begitu. Sebab tu kalau kita nak berkenalan dengan seseorang, nak kita ambil jadi isteri pun, salah satu daripada panduan dia, kita tengok macam mana urusan bapak dia kepada mak dia dan mak dia kepada bapak dia. Mirip lebih kurang macam itu, anak perempuan dia esok akan berurusan dengan kita. Kalau mak dia adalah orang yang sangat menghormati bapak dia, biasanya anak perempuan dia pun biasanya akan terpengaruh cara macam tu, kalau dia ada hidup sama lama. Tapi kalau mak dia jenis queen control dengan bapak dia, tuan jangan jaga-jaga. Tak mesti. Tapi mungkin dia akan ada karakter macam tu. Nak memerintah, rasa susah nak dapat, dia akan ada karakter macam tu. Tapi kalau jodoh, kena sabarlah, maknanya kita boleh baca. Tapi hikmahnya, Rasulullah diwafatkan awal, bapak dan mak dia
supaya Rasulullah itu tidak ada sentuhan pendidikan dari siapa-siapa pun dan mana-mana pun. Murni pendidikan langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak pernah masuk tadika, Nabi tak ada guru sekolah rendah, guru sekolah menengah yang memotivasi ke, yang memberikan suntikan ilmu, kita tak ada. Yang Rasulullah dijadikan dari kecil terus tak boleh baca, supaya tak ada buku sains ke, buku akademik, geografi ke, buku apa ke yang masuk jenis-jenis buku. Yang dia dapat tu memang 100% langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kenapa Rasulullah tu ayah dan ibunya diwafatkan awal. Hikmah yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi tu wafat ayahnya dan ibunya awal. Kata sebahagian ulama, kita tak dapat bayangkan seorang Nabi kita memiliki ayah dan ibu dan dia tunjukkan macam mana betul-betul berkhidmat kepada mak dan ayah. Mungkin kita agak tak tahu yang mana satu yang mampu kita buat, kerana betapa dia sangat memuliakan ibu dan ayah. Hikmahnya ialah Allah wafatkan awal dengan hikmah yang banyak. Tapi sebab utama kita tak tahu, itu memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi pesan, yang mana pesanan tu jadi panduan kita. Hatta kepada, cuma ada satu perkara yang ingin saya sampaikan pada tuan-tuan. Dalam antara ibu dengan ayah, yalah, mudah-mudahan kita, mungkin kebanyakan kita ibu dan ayah dah meninggal, tak mengapalah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu apa perlu dan apa yang boleh kita buat untuk ibu ayah yang dah meninggal. Paling kurang kita tahu. Dan kemudian kita yang masih hidup, doa. Mudah-mudahan kita dengan isteri kita ni menjadi asbab anak-anak kita mudah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita. Sebab orang yang masih ada mak dan ayah, peluang dia untuk masuk syurga tu cerah. Jaga saja dua orang ni dengan baik-baik, sabar saja dengan ujiannya. Jadi orang kalau lihat mak bapak dengan penilaian dunia, mak bapak kita tu memang beban, menyusahkan, banyak sangat kerena, lecehnya banyak, ujung bulan kerjanya minta duit aja kerjanya. Kalau kita lihat mak bapak kita dari sudut pandangan duniawi, dia memang beban. Nak kencing telefon, nak mandi telefon, ya Allah, kencing je lah. Kalau tengok pandangan duniawi, menyesakkan kepala kita, merimaskan kita. Duit minta, ini minta, lagi sakit lagi hospital telefon, demam sikit cakap, lepas tu ada masalah benda kecil, sedih sikit telefon, kita akan rasa beban. Sebab kita lihat penilaian dunia, lihat mak bapak kita dengan pandangan dunia. Tapi kalau kita lihat mak ayah kita dengan pandangan akhirat, pandangan akhirat, Rasulullah naik mimbar, 3 anak tangga, Nabi baca amin, amin, amin. Bila lepas semayang, lepas khutbah, lepas semayang, sahabat Nabi tanya, Rasulullah, tadi tuan naik mimbar baca amin 3 kali ya Rasulullah? Ya. Kenapa Rasulullah? Tadi masa saya naik, Jibril datang. Jibril membacakan, menyebutkan 3 perkara, lalu saya aminkan. Salah satu daripadanya, Jibril berkata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, celaka umatmu, malang hidup umatmu, yang mana dia sempat hidup sezaman dengan mak ayah dia, tetapi mak ayah dia tidak menjadi sebab dia mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang macam ni malang. Maknanya kita, selagi mana mak dan ayah masih hidup, peluang kita nak pergi ke syurga tu cerah. Tinggal jaga 2 orang tua tu dengan baik, sabar sajalah dengan apa yang dia buat pada kita. InsyaAllah ganjarannya syurga tu, jalan nak ke syurga tu luas. Tapi kalau mak bapak tu hidup, tak menjadi sebab dia tu mudah masuk syurga, Jibril kata, maka celaka, malanglah hidup orang itu. Yang berdoa Jibril tak ada dosa, yang mengaminkan penghulu ahli syurga. Jadi jawapannya, doa tu akan makbul dan akan terkena kepada sesiapa yang melanggar doa tersebut. Memang akan kena. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, tadi saya nak cerita pada tuan-tuan satu perkara yang saya takut terlupa nak sebutkan. Dalam hal kita taat pada mak dan ayah kita, antara mak dengan ayah
kita selalu disebutkan bahawa kita perlu dahulukan siapa? Dahulukan mak kita, ibu kita. Kerana ada hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, ketika seorang lelaki datang kepada Nabi, lalu Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai Rasulullah, dengan siapa patut saya buat baik, Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, ummak, ibu. Lalu dia tanya, kemudian siapa wahai Rasulullah? Lalu kemudian Nabi cakap lagi, ibu. Kemudian siapa Rasulullah? Ibu. Dan kali yang keempat, dalam riwayat yang paling banyak, dia tanya siapa Rasulullah, kemudiannya, maka Rasulullah pun jawab, ayahmu. Daripada sini, sebahagian kita memaham bahawa dalam mendahulukan antara ayah dengan ibu, kita dahulukan ibu. Tapi hari ini saya nak share dengan tuan-tuan satu ilmu, maklumat dan pengetahuan, amalan. Bukan semua perkara kita kena dahulukan mak. Bukan semua perkara kita kena dahulukan mak. Kalau tuan-tuan sebagai bapa pula, bukan semua perkara anak tuan-tuan perlu dahulukan isteri tuan-tuan. Tak. Ada perkara dia kena dahulukan mak. Ada perkara kena dahulukan kita sebagai bapa. Kalau tuan-tuan sebagai bapa lah. Sebagai bapa. Baik, yang nak dahulukan mak yang mana? Ulama menyimpulkan yang kita kena dahulukan mak kita ialah pada bab husnus suhbah, bergaul baik, berinteraksi baik, berhubungan baik, berbuat baik, bercakap baik. Bergaul baik ni mak. Contohnya macam kalau kita telefon ke kampung, bagusnya telefon tu biar telefon mak dulu baru cakap dengan bapa. Kalau kita balik rumah, balik kampung, mak ayah kita nyambut, duduk dua-dua dah tercekat kat pintu, tunggu kita keluarkan barang daripada kereta dengan anak-anak. Maka yang bagusnya kalau kita nak salam, salam siapa dulu? Mak dulu. Kerana bergaul baik, mak dulu. Jadi kalau kita nak cakap, tanya khabar, mak dulu. Itu maknanya husnul suhbah. Nak bagi duit-duit belanja, bagus bagi mak dulu. Baik. Tapi ada perkara, seorang anak kena dahulukan bapa. Dan biasanya yang kena dahulukan bapa daripada mak bila melibatkan perintah ataupun larangan. Ada perintah, ada larangan, dahulukan bapa. Jadi kalau serentak kita tengah duduk santai kat rumah, tiba-tiba mak kita bersuara daripada dapur cakap, Ngah, udah, kau tolong ambilkan pucuk ubi depan rumah tu sikit. Mak kita bersuara. Pada masa yang sama juga, bapak kita keluar arahan. Dia kata, kau tolong bapak startkan motor tu kejap. Dua-dua perintah. Bila perintah suruhan, bukan benda wajib, bukan benda haram, tapi benda harus. Nak start motor boleh, tak start pun boleh. Nak petik pun boleh, tak nak petik pucuk ubi pun boleh. Tapi dua-dua perintah datang serentak. Bila perintah datang ataupun larangan, maknanya tuan-tuan kena dahulukan bapak dulu. Start motor dulu, baru petik pucuk ubi. Tapi buatlah dua-dua. Tapi perintah bapak. Kalau larangan, ada seorang lelaki, dia berkenan dengan seorang budak perempuan. Ingin rasa nak ambil orang perempuan tu sebagai isteri. Dah kenal nama. Lalu dia pun cerita dengan mak dia, tanya pendapat. Cerita dengan mak dia. Mak dia kata okey, mak suka je, mak setuju. Sekali dia tanya dengan bapak dia, aku tak nak budak tu. Aku tak setuju kalau kau kahwin dengan dia. Kau cari orang lain saja. Bapak tak nak, bapak larang, tak kasih. Mak kasih, bapak tak kasih. Adalah salah kalau dia dahulukan mak. Dia fikir, mak aku redha, bapa aku tak kasih, tak apa, dahulukan mak. Salah. Benda tu larangan, suruhan. Bila larangan, utamakan bapa. Kenapa larangan suruhan kena utamakan bapa? Sebab bila larangan suruhan, mak dia sendiri terikat dengan mesti taat dengan apa yang diperintahkan oleh suami dia sendiri, iaitu bapa dia. Dia kembali kepada kedudukan dia sebagai isteri. Anak kalau tak ada melibatkan suruhan larangan, utamakan mak. Tapi bila ada perintah, ada larangan, dia kena utamakan bapa. Sebab kita adalah ketua keluarga, anak dan isteri sekaligus kena hormat kepada kita. Tapi adakah maknanya dia hormat pada kita, maknanya kita diktator ke apa? Tak. Kita ada mak, yang mana kita pula kena hormat balik semula pada mak kita. Pusingan dia macam tu.
Jadi bila semua orang letakkan, tetapi taklah mesti bila bapak dia tak setuju. Ada orang tanya, ustaz, takkan tak boleh runding dengan bapak dia supaya setuju? Dia nak runding tu cerita lain lah. Itu teknikal. Dia nak pujuk ke, dia nak terangkan tu cerita lain. Bukan tak boleh. Tapi saya nak cerita suasana, mendahulukan yang mana cerita dia. Dan Rasulullah memuji orang yang menjaga urusan ibu dan ayah, terutama ibu, bila berkaitan gaul baik. Kan dulu ada seorang yang saya pernah cerita dengan tuan-tuan, seorang tabi'in yang namanya Uwais apa nama dia? Ingat? Uwais apa? Dia ada belakang dia al. Seorang tabi'in, nama dia Uwais al-Qarani. Anda kena ingat nama ni sampai bila-bila ni. Uwais al-Qarani. Dia seorang tabi'in. Dia hidup zaman Nabi SAW. Dia hidup, tapi tak sempat jumpa Nabi SAW. Maknanya Nabi ada kat Madinah, dia ada kat Yaman. Ingin nak datang ke Madinah jumpa Rasulullah. Dia masuk Islam, dia beriman, dia mengamalkan rukun Islam, solat dia amalkan, puasa dia amalkan. Dia ingin nak pergi ke Mekah, Madinah, nak menunaikan fardu haji. Tapi miskin, orang susah. Akhirnya duduk kat Yaman tu, tak pergi-pergi dan tak pergi musafir jumpa Rasulullah SAW. Sampai Nabi wafat, dia tak jumpa. Duduk kat sana kat Yaman. Kenapa dia tak pergi? Satu, dia miskin. Yang kedua, dia ni ada komitmen. Ada seorang ibu yang sedang dia jaga, ibunya tak berapa sihat. Jadi kalau ikut susunan, lagi mana yang lebih utama? Siapa yang patut dia sayang? Rasulullah ke ibunya? Jawapannya susun nombor 1 mestilah baginda Rasulullah SAW. Tetapi Nabi ajarkan semula kepada kita, walaupun menyayangi baginda Nabi, tetapi pada masa yang sama tidak boleh sampai kepada tahap mensia-siakan mak yang ada di sini kita. Kita datang masjid 5 waktu, mengutamakan suruhan Allah dan Nabi, tapi kita ada masalah dengan mak kita di kampung yang kita tak selesaikan. Jangan ingat sembahyang saf yang pertama tu kita molek di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa gitu. Tak ada bahagian kita. Tak ada bahagian. Orang ni tak pergi Madinah, tapi tersangkut di Yaman kerana menjaga mak dia. Dipuji Rasulullah ataupun dikritik Rasulullah? Dipuji oleh Nabi SAW. Nabi beritahu kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, di belah Yaman nanti akan datang kepada kamu seorang lelaki, namanya Uwais. Dia asal daripada perkampungan Al-Qaran, sebab tu nama dia Al-Qarani. Dia ni dulu badannya terkena penyakit, sopak gitu badan, lalu faqad bari'a, tapi sekarang dah baik kata Rasulullah. Cuma ada bekas kat belakang dia besar, 1 dirham, ada bekas. Kalau kamu satu hari nanti lepas kematian aku, kalau kamu jumpa dia, maka kamu kalau mampu datanglah kepada dia, minta supaya dia doakan keampunan untuk kamu. Nescaya akan dimakbulkan oleh Allah. Sebab dia kalau doa terus makbul. Padahal orang tu tak jumpa Nabi. Zahirnya Nabi tak jumpa, tapi Nabi dah beritahu kepada siapa? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Saya nak tanya, antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, dengan dia, siapa lagi afdal? Jawapannya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kerana ni confirm ahli syurga. Tapi dalam confirm ahli syurga, Nabi nak tunjukkan kepada kita, ada orang yang tak datang kepada baginda. Macam. Tapi kalau Uwais dekat kampung dia, orang anggap orang gila. Sebab dia ni buat latihan bukit, angkat anak lembu, naikkan ke atas, ikat kat badan dia, lalu dia jalan naik atas bukit. Jalan, turun bukit balik, naik atas bukit. Orang tengok daripada jauh, kenapa dia ni angkat lembu ni? Biasanya orang naik lembu, ini lembu naik orang. Kira-kira tuan-tuan tengok balik sembahyang Isyak, ada Pak Haji tu bawa motor balik tuan. Bawa motor, kita pun fikir, kalau ada orang yang bawa motor macam tu, tuan-tuan tak payah bawa lah, sorong. Dia minyak ada, motor enjin start, tapi sorong sampai rumah. Tuan-tuan panggil dia apa?
Dia ni ni silap masjid ni, patutnya tampoi ni. Mesti kita cakap macam tu je. Jadi orang panggil Uwais ni rasanya tak berapa betul, sampai lembu tu besar. Padahal dia dalam hati latihan untuk bawa mak dia untuk menunaikan fardu haji. Dia ada hasrat dia. Jadi bila suatu hari Rasulullah dah wafat, Abu Bakar dah wafat, Sayyidina Umar bila dia ada di Mekah, datang rombongan haji, Sayyidina Umar ada di situ. Lalu dia tanya, "Tuan-tuan ni datang dari mana ni?" "Kami dari Iraq." "Oh, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum." "Tuan-tuan datang dari mana-mana ni?" "Kami daripada Yaman." Daripada Yaman. Dari Yaman ada tak yang datang daripada kampung Al-Qaran?" Ada di belakang ni, Pak Haji ni." "Awak dari Al-Qaran ni?" "Ya, saya." "Kenapa Amirul Mukminin? Ada apa?" "Kenal tak ada satu budak muda namanya Uwais daripada kampung awak?" Ada. Tapi dia tu macam tak berapa ni sangat lah. Kami minta dia jaga binatang ternakan kami dekat padang Arafah sana. Dia tengah ada kat sana." Kata Sayyidina Umar, "Betul ada sana?" Ada dekat sana." Kata Sayyidina Umar, "Baiklah. Mungkin dia tu gila bagi kamu, tapi penting bagi kami." Sayyidina Umar panggil Sayyidina Ali, "Jom kita pergi menuju ke sana." Akhirnya dituju, jumpa kepada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Baik tuan-tuan, kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. Bismillah. Baik tuan-tuan, itu Uwais Al-Qarni. Bila Sayyidina Umar, Sayyidina Ali jumpa dia, Sayyidina Umar minta supaya dia doakan bagi Sayyidina Umar untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita Uwais Al-Qarni.
Lepas tu kita sama-sama lah fikir. Saya pun fikir juga tentang ibu saya, bapa ayah saya yang masih hidup. Dua-dua mak bapak mertua saya pun masih hidup. Ni lepas isyak pun terus pergi bergerak, terus pergi menuju rumah orang tua saya. Dan saya selalu mengingatkan diri saya juga, sama-sama kita bersabar dengan hal yang berkaitan dengan orang tua kita. Dan saya pun berperingkat-peringkat belajar sabar dengan hal orang tua kita. Sebab besok pun kita fikir kita akan tua. Dan kita cari peluang apa yang aku boleh bawa ke akhirat selama mana mereka ada dan selama mana kita masih hidup. Itu yang paling penting. Baginda Nabi pernah mengingatkan dalam satu hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, "Man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi." Siapa yang berpagi-pagian taat kepada Allah dalam urusan mak bapak. Nabi tak sebut taat pada mak bapak. Taat kepada Allah dalam urusan mak bapak. Maknanya dengan urusan mak bapak dia masih dalam radar ketaatan kepada Allah. Maka orang yang begitu pada waktu pagi, asbaha lahu babani maftuhani ilal jannah, maka di sepanjang pagi itu akan terbuka dua pintu yang besar supaya dia tu mudah terus masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan taat pada ibu dan ayah. Wa in kana wahidan fawahid. Kalau dia taat pada satu orang saja, maka satu pintu akan terbuka, kata Rasulullah. Wa in amsa, tapi kalau dia berpetang-petang, pada waktu petang pula, asiyan lillahi fi walidayhi, dia derhaka kepada Allah dalam urusan mak dan ayahnya, asbaha lahu babani maftuhani ilan nar, maka akan ada dua pintu yang terbuka untuk dia terus masuk ke dalam api neraka, kata. Jadi bila sahabat Nabi dengar begitu, mereka rasa gerun. Kerana ancamannya bila salah sangat sikit dengan mak bapak kita, akan ada dua pintu terbuka. Tinggal kita masuk api neraka saja. Lalu ketika itu sahabat Nabi pun tanya, "Ya Rasulullah, wa in zalamah, adakah macam tu juga kalau dia tu mak bapak dia zalim dia? Mak bapak dia menzalimi dia, mak bapak dia memaki dia, mak bapak dia menyakiti dia, mak bapak dia meremehkan dia, mak bapak dia mengutuk dia. Adakah kalau macam itu dia melawan pun, menjawab pun, akan terbuka juga pintu neraka untuk dia?" Dia tanya, sahabat ni tanya, "Wa in zalamah, adakah begitu juga kalau mak bapak dia zalim pada dia, Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Ya. Wa in zalamah, wa in zalamah, wa in zalamah." Walaupun mak bapak dia aniaya pada dia, tapi dia tak boleh lawan. Kalau dia lawan menjawab, jawapannya akan buka juga pintu neraka untuk dia. Tuan bayang, berat juga. Berat bagi kita. Dan kita pula jadi bapa, jadi mak, permudahkan urusan anak kita untuk ke syurga. Bila kita jadi anak, sabar dengan mak ayah kita punya kerenah dan hal-hal dia. Tapi bila kita pula jadi bapa, jangan menuntut-nuntut anak kita supaya buat sepenuhnya sebagaimana kita nak. Tak perlu. Tapi kita mudah-mudahkan untuk dia juga masuk syurga dengan sebab kita. Mudah-mudahan kita sama-sama semua berada dalam syurga. Begitu tuan-tuan. Jadi itu hak mak dan ayah kita. Tapi bagi kita mungkin bila kita sebut begini, sebahagian orang terfikir, saya dulu pernah tinggi suara, saya dulu pernah menjawab, saya dulu mungkin pernah menengking, menghempas pintu, mungkin menghentak barang, mungkin terajang benda, menunjukkan protes, menunjukkan marah. Sedangkan tak menyahut sahaja jadi dosa. Ada orang cuma tak nyahut. Saya pernah jumpa satu hamba Allah gaduh dengan mak. Bila gaduh, tengah berbual ramai-ramai, mak dia call. Nampak nombor telefon, nama mak dia, dan memang mak dia. Kadang-kadang nama mak tapi mamak. Tulis mak keluar nama tapi mamak. Ini mak, memang mak dia. Jadi bila kawan-kawan cakap dia, tu mak engkau call tu, angkat lah. Kau dah gaduh, dia dah telefon. Dia kata, biar. Sibuk lebihkan abang long aku, sekarang pandai cari aku. Biar. Dia biar tak menyahut saja, derhaka, tuan-tuan. Dia zalim pada kita ke, dia buat salah ke, kerja kita ialah merendahkan hati, jangan membalas. Sabar. Kalau dia buat bertentangan dengan syariat, kerja kita nasihat dengan lembut. Tapi bukan meninggi suara, jawapannya tak boleh. Walaupun dia salah. Dia salah, kita yang tak boleh bersalah kepada ibu dan ayah. Tapi bila dah meninggal, dulu saya pernah, Ustaz, dulu saya begini, Ustaz, macam mana? Kalau bagi mak ayah yang dah meninggal, paling kurang kita buatlah beberapa perkara bagi menampung kekelemahan kita pada mereka.
Yang pertama, setiap kali kita solat, lepas solat jangan lupa doakan kepada mereka dengan sesungguh-sungguhnya. Bukan sekadar Allahumma fir lana dzunubana, Allahumma fir lana dzunubana wali walidina. Itu ya lafaz, tapi yang dari dalam hati itu. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu du'aan min qalbin ghafilin. Allah tidak akan terima doa daripada hati yang lalai. Imam doa, okeylah doa. Kita yang kat belakang nadah ni dalam hati apa? Kalau duk berangan, Allah tak terima doa yang dipanjatkan daripada hati yang lalai. Benda tak ingat dalam hati, benda tak diminta dalam hati, tak ada benda, kosong. Fikir lain, sayang, rugi. Doa sungguh-sungguh. Kita minta sungguh-sungguh. Pertama, doakan. Yang kedua, banyakkan infak, sedekah dengan niat supaya pahalanya adalah untuk almarhum, orang yang dulu membesarkan kita. Yang ketiga, kalau dekat dan tidak membebankan, jangan lupa sering datang ziarah ke kubur mereka. Itu menunaikan hak kita sebagai anak, menunaikan hak untuk mak dan ayah kita bagi yang dah meninggal. Dan yang keempat, yang bagus kita buat ialah terus berbuat baik kepada orang yang dulu rapat, baik, dekat dan disenangi oleh mak ayah kita dah meninggal. Dulu kita tak sempat tolong, jiran itulah yang dulu pertama sekali sampai kat rumah arwah. Maka kita perlu menyantuni jiran tersebut. Ini dibuat oleh anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jalan dengan anak dia, jalan dengan kawan dia. Anak Sayyidina Umar ni bawa dua kenderaan, dua binatang. Satu dia naik, lagi satu barang-barang dia, barang-barang sayang yang dia sayang, bekalan. Jalan-jalan melintas satu penempatan, tiba-tiba ternampak satu pakcik. Maka kawan dia tegur, Ibnu Umar, kau tak kenal pakcik ni? Dia kata, kenapa pakcik ni, kenapa? Pakcik ni dulu baik dengan arwah bapa engkau, arwah Sayyidina Umar. Jadi Ibnu Umar tanya, betul ke kau kenal? Betul, dia dulu baik dengan bapa engkau. Cuba kau tanya pakcik tu. Dia pun turun, dia pun tanya pakcik tu. Dia kenal, beri salam, berkenalan. Lalu dia tanya, pakcik kenal Sayyidina Umar? Kenal, saya baik gini, saya ni anak dia. Oh, pakcik kenal dia. Pakcik dulu baik gini. Oleh kerana pakcik ni dulu baik dengan arwah ayah saya hadiahkan ini kenderaan saya dengan isi-isinya semua saya bagi pada pakcik. Cara buat baik kepada orang tua yang telah meninggal, buat baik kepada orang yang dulu berbaik pada dia. Tuan-tuan kat sini pun boleh juga buat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ustaz kenal dulu bapak saya dekat Damai Jaya ni. Arwah tu. Kenal. Oh, Ustaz baik dengan dia. Adalah juga kena sembang gini. Itulah Ustaz. Saya fikir-fikir Ustaz kenal arwah. Itu dekat luar tu, lepas isyak tu, dekat luar tu ada dua Mercedes tu. Ustaz ambil lah yang belah kanan tu, yang mata kacang tu, yang mata kacang. Jangan yang mata belalang tu. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi, saya ambil tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita doa, mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh, menyantuni dua ibu kita, dan kita jadi juga ibu bapa yang baik kepada anak-anak kita bagi mempermudah jalan mereka untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.